Assalamualaikum and welcome back to Pika Storyteller channel. So for those yang dah pun tekan butang subscribe, Pika nak ucapkan thank you so much, thank you for your support. And for those yang belum lagi tekan butang subscribe, please tekan butang subscribe di bawah sekarang. Dan jangan lupa untuk tekan butang loceng so that next time bila Pika keluarkan video yang baru, korang akan terus dapat notification daripada Pika. Dan jangan lupa juga untuk like dan juga follow Pika di Facebook dan juga Pika Storyteller Instagram. Selain itu juga Pika nak ucapkan selamat menyambut bulan Ramadan kepada semua yang menonton video Pika. Dan Pika juga nak cakap yang sempena bulan Ramadan ni Pika nak kurangkan sikit lah cerita pasal benda hantu semua tu kan. So Pika akan fokus more on kisah-kisah misteri ataupun benda-benda yang lebih orang kata berilmiah sikit untuk Pika kongsikan dengan korang semua. Untuk video kali ni Pika akan menceritakan tentang 3 kisah mumia yang menakutkan. Tanpa kita buang masa, jom kita mulakan. Mumia Guanajuato, Mexico. Sekitar tahun 1833, ada satu penyakit iaitu penyakit kolera ataupun orang kita kenal sebagai penyakit taun telah pun melanda penduduk Guanajuato iaitu sebuah kampung di kawasan Mexico. Jadi, pada masa tu untuk diorang kawal orang yang terkena dengan penyakit taun ni, jadi mana-mana orang yang meninggal disebabkan oleh penyakit taun tu, diorang akan terus tanam tau. Sebab diorang takut yang mayat tu tadi akan boleh menyebabkan ataupun menyebarkan penyakit taun tu kepada yang masih hidup. Selain tu juga, antara benda yang agak kejam lah yang berlaku pada zaman tu ialah ada juga beberapa orang yang diorang masih hidup tetapi diorang terus ditanam hidup-hidup tau. Sebab apa? Sebab mereka tak nak orang yang ada penyakit taun ni menjangkiti orang lain juga. So korang bayangkan diorang ambil orang yang tengah sakit ni, lepas tu diorang tanam hidup-hidup. Jadi disebabkan kes kematian ni sangat-sangat tinggi dekat sana, jadi kerajaan diorang terpaksa mengenakan cukai yang dikenali sebagai cukai kubur. Yang mana kalau ada saudara mara yang meninggal, korang kena bayar cukai itu dulu tau, barulah boleh tanam. Dan sekiranya korang tak ada duit, tak mampu, biasanya mayat yang dah pun ditanam akan digali balik tau. Diorang gali balik, keluarkan mayat tu dan ganti dengan mayat baru yang dah pun bayar cukai tu. Yang menariknya bila diorang gali balik kan kubur-kubur lama ni, diorang tengok banyak mayat-mayat yang ada dalam tu, diorang punya keadaan tu seperti telah pun dimumiakan secara semula jadi. Sebab apa diorang jadi mumia? Sedangkan mereka tak pun melalui proses pengawitan dan sebagainya. Sebenarnya mereka jadi mumia secara semula jadi disebabkan oleh suhu dekat sana yang sangat panas dan kering yang menyebabkan mayat dekat dalam tanah ni semua, dia punya proses mereput tu jadi seakan-akan mumia. Tapi bila kita tengok betul-betul dekat kebanyakan mangsa ataupun mumia yang diorang jumpa tu kan, banyak sangat mumia tu yang sebenarnya dalam keadaan yang sedang menjerit. Dan ada juga satu mayat ni yang dikenali sebagai Ignacia Aguilar yang dipercayai ditanam hidup-hidup tau. Dan perempuan ni masa orang gali balik mayat dia kan, orang jumpa yang badan dia tu macam ke bawah sikit. Lepas tu dia punya tangan ni digigit. Dan orang tengok dekat dalam mulut dia juga ada banyak darah yang dah pun mengering. Dan selain tu juga dekat dahi dia ni penuh dengan kesan cakaran tau. Dan orang percaya yang dia ni juga antara salah seorang mangsa yang masih hidup lagi masa dia ditanam. Maksudnya bila dia ditanam hidup kan, jadi mungkin orang kata dia tengah macam struggle lah kan, cakar muka, gigit tangan. Yalah disebabkan korang bayangkan mati secara perlahan di dalam tanah. Kejam kan? Dan sekarang untuk pengetahuan korang, mayat-mayat tu ataupun mumia tu semua telah pun ditempatkan dekat satu muzium khas yang diberi nama Museo de las Momias de Guanajuato ataupun dalam bahasa Inggerisnya The Museum of Mummies. Yang mana tempat tu sekarang
mempunyai lebih kurang 108 mumia untuk dipamerkan kepada pelancong. Mumia Rosalia Lombardo. Okey, mumia ni merupakan mumia budak yang berusia 2 tahun yang turut dikenali sebagai The Sleeping Beauty. Sebenarnya mumia ni adalah milik Rosalia Lombardo yang berusia 2 tahun semasa dia meninggal dunia, iaitu sekitar tahun 1920. Dan ayah Rosalia ni merupakan seorang lelaki yang sangat kaya pada zaman tu. Jadi disebabkan dia rasa sangat sedih selepas anak dia yang berusia 2 tahun ni meninggal dunia, jadi dia telah pun mengupah seorang tukang awet yang sangat famous pada zaman tu yang bernama Alfredo Salafia untuk mengawet mayat anak dia ni. Dan orang kata yang mayat ataupun mumia budak ni memang sangat cantik tau. Sebab bila dia orang buat x-ray dekat mumia tu, mereka dapat nampak yang semua organ dalaman budak tu kan still elok lagi. Sangat-sangat menarik. So that's why lah dia orang panggil mumia ni sebagai The Sleeping Beauty ataupun mumia yang paling cantik di dunia. Dan sekarang sebenarnya kalau korang pergi dekat museum tu, bukan setakat mumia budak ni tau yang ada dekat sana, tapi ada juga mumia lain. Orang kata dekat sana ada sekitar 8,000 mumia yang dijadikan pameran untuk pelancong. Sebenarnya punca utama kenapa mumia ni jadi sangat famous ialah sebab ramai sangat pelancong yang pergi melawat museum tu kata mumia ni boleh buka mata dan tutup, buka, tutup sebanyak beberapa kali dalam sehari. Dan pernah viral juga dekat internet, ada video, ada gambar yang orang ambil mayat tu seakan-akan buka dan tutup mata tau. Dan orang bila perhatikan betul-betul kan, korang boleh nampak yang mata budak perempuan ni adalah berwarna biru. Tapi rasanya kalau untuk orang Melayu ataupun Malaysia, kalau nampak benda macam tu, mesti korang akan kata, mayat tu telah pun dirasuk. Betul tak? Tapi kadang-kadang kita fikir logik, kadang-kadang mungkin jugalah ada something dekat sana. Sebab korang bayangkanlah dekat museum tu ada 8,000 mumia. 8,000 mayat manusia tau yang dipamerkan. Kita nak pergi kubur pun rasa seram sejuk, apatah lagi tempat yang menempatkan beribu-ribu mayat orang. Mestilah lagi seram kan dia punya keadaan tu. Fir'aun Tutankhamun. Okey, pasal mumia Tutankhamun ni memang sangat menarik tau. Sebab bila antara banyak-banyak cara membuat mumia yang ada dekat seluruh dunia, sebenarnya yang paling popular ialah yang berlaku dekat Fir'aun di Mesir. Okey, di mana kalau korang nak tahu macam mana cara diorang buat mumia dekat badan Fir'aun pada zaman tu, caranya ialah selepas Fir'aun tu ataupun orang pada zaman tu mati, mereka akan belah dada tau. Lepas tu dia keluarkan ke semua organ-organ dekat dalam badan mayat ni tadi, kecuali satu je yang diorang tinggalkan, iaitu jantung. Sebab mereka percaya yang jantung ni adalah satu tempat di mana ruh tu akan datang balik. Macam tu lah lebih kurang. Dan selain tu juga mesti korang fikir macam mana dia nak keluarkan otak. Betul tak? Cara dia ialah dia akan ambil satu besi yang macam drill tu. Okay, diorang sumbat melalui hidung, dan lepas tu diorang akan drill tau. Dia drill otak ni tadi. Dan lepas tu bila otak tu diorang dah yakin yang otak tu hancur, otak tu akan meleleh keluar tau melalui hidung. Maksudnya macam tu lah cara diorang keluarkan otak daripada badan mumia ni. Sebelum mumia tu direndam ataupun dibalut dengan garam selama 40 hari. Dan selepas tu mereka akan keluarkan balik, dan masa tu lah mereka akan balut dengan yang kain putih macam bandage tu kan. Diorang akan balut, dan masa diorang balut tu, masa proses balut tu, mereka akan adalah beberapa jampi yang akan diorang baca dekat mayat ni tadi. Untuk pengetahuan korang, King Tutankhamun ni sebenarnya telah pun menjadi Fir'aun ataupun raja semasa dia berusia 9 tahun, sekitar tahun 1333 sebelum Masihi.
Dan dia ni memerintah kejap je sebab katanya dia ni meninggal semasa dia berusia 17 ataupun 19 tahun. Tapi apa yang membuatkan mayat Mumia Tutankhamun ni jadi sangat popular dekat seluruh dunia? Antaranya ialah disebabkan oleh beberapa kejadian misteri yang berlaku kepada orang yang jumpa mumia ni tau. Yang mana sekitar tahun 1923 ada seorang arkeologi British yang bernama Howard Carter telah pun jumpa makam King Tutankhamun ni dekat Valley of the Kings di Mesir. Dan masa tu orang gelarkan yang ini merupakan antara penemuan terbaik ataupun penemuan paling terhebat sepanjang zaman. Sebab Howard Carter ni berjaya jumpa satu mayat ataupun mumia yang masih dalam keadaan elok dan masih lagi dikelilingi oleh harta dia semua tu kan. Dan selain tu juga mayat mumia ni dipercayai berusia 3,300 tahun. Tapi yang seramnya, beberapa bulan selepas penemuan mumia ni kan, salah seorang daripada mereka ni meninggal sebab penyakit misteri. Dan selain tu juga yang paling famous masa tu ialah tentang sumpahan Firaun, yang mana mereka kata dekat luar keranda Tutankhamun ni dia ada tulis satu sumpahan tau, iaitu malang bagi sesiapa yang buka ataupun mengganggu persemadian Firaun. Ramai juga yang mengatakan yang masa Lord Caravan tu meninggal kan, semua lilin ataupun lampu dalam rumah dia pada masa tu terpadam dengan sendiri tau. Macam ada satu angin datang macam tu, lepas tu terpadam. Jadi orang pun lagilah rasa takut mungkin ini adalah sumpahan Firaun tu tadi, sebab mengganggu persemadian dia kan. Selain daripada Lord Caravan tu tadi, ada lagi beberapa orang tahu. Mereka kata total lebih kurang 10 orang yang mati secara misteri. Ada yang rumah dia orang terbakar, dan ada juga yang kena penyakit misteri lepas dia orang buka makam King Tutankhamun tu tadi. Dan mereka kata juga yang sumpahan tu tadi sebenarnya hanya akan kena dekat orang luar. Maksudnya kalau orang Mesir tak kena sumpahan tu. Kalau macam orang British ke ataupun mana-mana orang daripada luar negara yang datang dan buka makam tu, orang tu akan kena satu penyakit misteri ataupun mati disebabkan something yang misteri. Tetapi mengikut kajian saintifik pula, mungkin kebanyakan yang mati tu disebabkan oleh keracunan dalam udara. Iyalah kan, sebab benda yang dah 3,000 tahun lebih tertanam, lepas tu kita buka, mestilah akan ada banyak benda habuk ke yang beracun dan sebagainya kan. Itu daripada segi saintifik lah. Kalau dari segi sumpahan orang Mesir, kebanyakan dia orang percaya yang orang-orang tu tadi semua mati disebabkan sumpahan. Kalau korang rasa sebab apa? Sebab sumpahan ke? Sebab keracunan dalam udara? Mungkin korang boleh komen dekat Pika, dekat komen di bawah. Okey, so apapun itu sahaja video Pika untuk kali ini, dan jangan lupa untuk tekan butang like, comment and share. So kita jumpa lagi in my next video. Selamat menyambut bulan Ramadan dan see you soon. Bye.